Sirah tahun 6 dalam bab 2 bersama Ustazah Risma. Assalamualaikum. Hai anak-anak soleh dan soleha. Jom kita belajar sirah tahun 6. Baiklah, hari ini kita teruskan lagi dalam tajuk kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Kita akan tengok bila Rasulullah mula jatuh sakit, waktu bila, bagaimana keadaannya, dan detik-detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey. Pada hujung bulan Safar, setelah selesai Rasulullah menunaikan haji wada yang kita baru belajar pada tahun ke-10 Hijrah, maka apabila berakhir ataupun akhir di penghujung bulan Safar pada tahun ke-11 Hijrah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengalami rasa sakit kepala dan demam panas. Sakit kepala ni bukan sakit kepala yang biasa-biasa, sehingga kan baginda mengikat kain di kepalanya. Sakit yang terlampau. Dan panas juga, demam panas tu juga maknanya demam dan sakit kepala ni berganda daripada kita yang biasa ni. Bila Abdullah bin Mas'ud datang berjumpa atau melawat baginda, bila tahu baginda Rasulullah mengalami sakit kepala dan demam yang panas, jumpa Rasulullah, dia pun menyentuh tangan dan badan, dan keadaan yang terkejut, nak bagi tahu, nak menunjukkan kata panasnya Rasulullah tu panas yang agak tinggilah, yang melampau lah, sehingga Rasulullah ada mengatakan sesungguhnya bila aku diberi ujian sakit dan demam atau kesakitan ni, kesakitan pada aku Allah bagi 2 kali ganda. Okey. Jadi kita teruskan dengan sebelum tu saya lupa nak ingatkan, buku teks awak boleh buka muka surat 6 ya. Boleh tengok juga muka surat 6 dan rujuk sama-sama. Okey. Masa Rasulullah sakit, masa di akhir bulan Safar ni Rasulullah sakit, Rasulullah sebenarnya berada di rumah isterinya yang bernama Maimunah. Okey, bila Rasulullah duduk di rumah Maimunah, Rasulullah kemudiannya meminta izin kepada semua isteri-isteri untuk pergi untuk berada di rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, maka baginda pun berpindah ke mana? Ke rumah Sayyidatina Aisyah setelah semua isteri-isteri baginda memberi izin. Okey, jadi Sayyidina Ali bin Abu Talib dan juga Al-Abbas bin Abdul Muttalib telah membantu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memapah baginda ke rumah Sayyidatina Aisyah. Okey, jadi kita tengoklah detik-detik kewafatan Rasulullah. Bila tanya Rasulullah mengalami sakit apa, Rasulullah atau baginda mengalami sakit kepala dan juga demam panas, sehingga kan sakit yang terlampau, sehingga kan Rasulullah mengikat kain di kepala baginda. Okey, seterusnya kita tengok masih lagi dalam detik kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam buku teks awak, dalam muka surat 6. Okey. Setiap tahun kita meraihkan Maulidur Rasul pada 12 Rabiul Awal. Tapi dalam masa yang sama, Rasulullah juga wafat pada 12 Rabiul Awal. Beza tahunnya adalah tahun 11 Hijrah. Kalau Rasulullah lahir pada 12 Rabiul Awal, tapi tahun gajah. Manakala untuk kewafatannya sama 12 Rabiul Awal, bezanya adalah tahun 11 Hijrah. Okey. Tahun Masihinya apabila berlaku 8 Jun 633 Masihi. Okey, keadaannya bila sampai pagi 12 Rabiul Awal tu, Rasulullah dah semakin lemah, dah semakin uzur. Lalu
baginda memanggil Sayyidatina Fatimah, iaitu anak beliau, supaya mendekatinya. Baginda juga memanggil isteri-isterinya untuk berada di sampingnya. Okey, pada subuh 12 Rabiul Awal tersebut, Rasulullah meminta Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan tempat solat dia. Suruh ke hadapan. Jadi dalam keterpaksaan, Sayyidina Abu Bakar pun mengimami solat pada hari Isnin subuh tersebut. Jadinya semasa Sayyidina Abu Bakar membacakan ayat-ayat di dalam solat dia punya nada dia dalam keadaan yang sangat sedih. Sebab apa? Sebab dia merasai bahawa itu adalah salah satu petunjuk bahawa mereka akan melihat wajah kekasih Allah ni buat kali terakhirnya. Macam itulah kiranya. Okey. Jadinya selesai subuh tersebut, kita tengok muka surat 7, sambungan di muka surat 7. Kita tengok bagaimana keadaan di antara anak dan juga ayah. Okey, anak ni bila nampak ayah dia sakit, ayah dia menderita kesakitan, anak dia siapa dia? Fatimah, Sayyidatina Fatimah binti Muhammad. Dia pun mengucapkan, aduh alangkah beratnya penderitaan ayahku. Dia berulang kali sebanyak 3 kali. Lalu Rasulullah bersabda, yang bermaksud tidak akan ada lagi penderitaan ayahmu selepas hari ini. Kemudian Rasulullah pun bisik dekat telinga anak dia. Telinga Fatimah lah, telinga Sayyidatina Fatimah. Bisikkan yang pertama, Sayyidatina Fatimah menangis kesedihan. Dia lari, dia nangis. Kemudian bisikan kedua membuatkan Fatimah tersenyum. Lepas tu Aisyah melihat kehairanan. Tanyalah pasal apa keadaan Fatimah macam tu. Yang pertama bisikan tu, Fatimah bagi tahu bahawa Rasulullah bagi tahu dia dah tak lambat dah, nak pi dah. Kita pun kalau kita ni sebagai anak, bila ayah kita cakap tak lama dah, ayah ni tak lama dah nak pergi, kita akan merasai kesedihan tu. Begitu juga dengan Fatimah, ayah dia bagi tahu. Lepas tu bisikan yang kedua tadi, kenapa Fatimah tersenyum? Kerana Rasulullah bagi tahu dekat Fatimah, dekat anak dia bahawa, dekat puteri dia bahawa dia akan dia tu adalah, Fatimah adalah orang pertama yang akan ikut bersama dia. Maknanya lepas kewafatan Nabi Muhammad, Rasulullah ni, Fatimah adalah orang yang akan orang pertama yang akan ikut, maksudnya akan wafat lah. Okey, baiklah, kita tengok lagi sambungan berikutnya. Menjelang waktu duha, kepala Rasulullah semakin sakit. Lalu baginda bersandar di dada Sayyidatina Aisyah, memandang ke langit sambil berkata, tiada Tuhan melainkan Allah. Sesungguhnya dalam kematian ada sakarat. Wahai Allah, tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, tolonglah aku dari kepayahan maut. Wahai Allah, kasihanilah aku. Ampunilah aku. Pertemukanlah aku dengan Ar-Rafiqul A'la. Okey, seterusnya kita sambung dengan muka surat 8. Okey. Dalam masa yang sama, Rasulullah berpesan kepada anak dia Sayyidatina Fatimah, nanti kalau ada siapa-siapa yang datang cakap aku tak boleh jumpa sebab aku uzur, sakit kan. Jadi bila terdengar pintu diketuk, okey, ada ketukan pintu, bergegaslah, bersegeralah Sayyidatina Fatimah buka pintu. Bila Sayyidatina Fatimah buka pintu, dia tengok ada seorang lelaki berjubah putih dengan muka yang menakutkan. Segera ditutup pintu.
Lepas tu bila Fatimah tutup pintu, Muhammad kata, buka pintu. Itu adalah Israel, malaikat Israel. Dia datang nak ambil nyawa aku. Buka, dia nak melakukan tugas dia. Okey, dalam masa yang sama, bila malaikat Israel pergi di sisi minta maaf, pergi di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pun tanya mana malaikat Jibril, sebab Jibril ni susah senang selalu bersama dengan Nabi Muhammad. Bila naik ke langit bersama-sama, kebanyakannya bersama dengan malaikat Jibril. Jadi Rasulullah panggil, malaikat Jibril pun segera sampai. Bila sampai, dia kata, wahai Jibril, pasal apa tak mau duduk di sebelah aku? Selama ni susah senang sentiasa bersama dengan aku. Malangnya, bukan malang, maksudnya Jibril ni sebenarnya dia tak sanggup nak melihat kekasih Allah, Habibullah, Nabi Muhammad ni menerima atau menahan kesakitan sakaratul maut. Okey. Jadi dia cakap macam tu lah sebab dia tak sanggup nak melihat. Setelah dah dalam masa yang sama juga, sekali Rasulullah kerap pengsan. Sebab dia panas, terlalu panas, dia pengsan. Bila dia pengsan, dia menahan sakit, dia sedang je, dia ambil air letak kat muka dia. Lepas tu Saidina Ali, Fatimah dan juga Aisyah ni ambil air pocek-pocek kat badan dia nak bagi sejuk. Okey. Jadi akhirnya malaikat maut, iaitu malaikat Israel, tanpa melengahkan masa, dia pun memulai tugasnya. Okey, perlahan-lahanlah roh Rasulullah ni ditarik. Nampak keseluruhan tubuh Rasulullah bersimbah peluh, dan urat leher menegang. Sebab apa? Nak menahan kesakitan sakaratul maut. Okey, sehingga kan di mulut Rasulullah ni sentiasa menyebut Rafiqul A'la. Tadi ada dia sebut Rafiqul A'la, iaitu Allah. Dalam masa yang sama duk panggil juga, duk sebut juga ummati, umatku. Ada juga yang mengatakan solat, sebut berkaitan dengan solat. Okey. Apabila roh baginda sampai ke pusat, dengan perlahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengaduh dicakapkan Jibril, betapa sakit sakaratul maut ini. Sayyidatina Fatimah terpejam, Sayyidina Ali menunduk, dan Jibril mengalihkan pandangannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Melihatkan gelagat Jibril itu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun berkata, wahai Jibril, apabila kamu tidak suka melihat wajahku, wahai Jibril, apakah kamu tidak suka melihat wajahku? Persoalan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril pun berkata, wahai kekasih Allah, siapalah orang yang sanggup melihat wajahmu dikala kamu dalam sakaratul maut? Kemudian terdengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merintih kerana sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sungguh maut ini. Timpakan sahaja semua seksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku. Masya Allah, betapa hebatnya Rasulullah. Dia tak pernah jumpa kita pun, tapi dia dah memikirkan untuk meringankan segala kesakitan sakaratul maut umat dia. Okey, badan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir bergetar seakan hendak membisikkan sesuatu. Sayyidina Ali mendekatkan telinganya. Jadi, as-salatu wa ma malakat aimanukum. Peliharalah solat dan peliharalah orang-orang lemah di antaramu.
Sayyidatina Fatimah menutup wajah dengan tangannya dan Sayyidina Ali mendekatkan telinganya ke bibir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mulai kebiruan. Sayyidina Ali berkata, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menjelang saat-saat terakhir telah menggerakkan kedua bibir beliau sebanyak 2 kali dan aku meletakkan telingaku dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terdengar baginda berkata, umatku, umatku. Akhirnya roh yang mulia itu pun meninggalkan jasad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda wafat di pangkuan Sayyidatina Aisyah ketika berumur 63 tahun. Riwayat Ahmad bin Hanbal. Okey, kita teruskan lagi dengan muka surat 9. Bagaimana suasana umat Islam selepas menerima berita kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Okey, umat Islam merasa terkejut dan sedih apabila Sayyidatina Aisyah mengkabarkan, memberitahu bahawa Rasulullah telah pun pergi meninggalkan mereka, telah pun wafat. Okey, apa perasaan umat Islam ni? Mereka berasa sangat terkejut dan sangat sedih. Malahan Sayyidina Umar bin Khattab tidak dapat menerima berita tersebut dan tidak dapat mengawal perasaannya sehinggakan dia mengancam sesiapa sahaja yang mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat, dia akan pancung, dia akan bunuh. Okey, dia tidak dapat mengawal emosinya. Okey. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq telah masuk ke rumah Sayyidatina Aisyah dan mencium jenazah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya menenangkan keadaan Sayyidina Umar sambil berkata, wahai manusia, barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad telah wafat. Dan barang siapa menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati. Lalu beliau membaca ayat 144 dari surah Ali Imran. Okey, kita masuk lagi muka surat 10. Apa firman Allah daripada ayat yang dibacakan? Firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, wa ma Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul afa imma aw qutilan qalabtum ala aqabikum wa man yanqalib ala aqibaihi falan yadurrallaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Surah Ali Imran ayat 144 yang bermaksud, bukanlah Muhammad itu melainkan hanya seorang rasul. Sesungguhnya telah berlaku sebelumnya beberapa orang rasul. Maka adalah jika dia mati, kamu akan kembali kepada agama asal kamu, dan barang siapa kembali murtad, maka tidaklah ia mendatangkan mudarat kepada Allah Subhanahu wa taala sedikit pun, dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas kepada orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Oleh kerana keimanan yang kuat, maka akhirnya Sayyidina Umar bin Al-Khattab telah menerima hakikat kewafatan Rasulullah setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mendengar ayat yang dibacakan oleh Sayyidina Abu Bakar. Okey. Ini antara infonya, kesan kewafatan Rasulullah terhadap masyarakat ni, keimanan orang Islam bertambah kuat. Maknanya orang Islam berpegang teguh, berpegang dengan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai panduan hidup. Okey. Seterusnya muka surat 11. Okey, kita akan habiskan juga tajuk ni, tajuk kewafatan Rasulullah. Okey, habiskan semua untuk tajuk kewafatan.
Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun akhirnya kembali ke rahmat Allah, meninggalkan semua segalanya di dunia ni. Ya. Okey, satu lagi info yang saya nak beritahu. Semasa nyawa Rasulullah dicabut, seluruh alam, seluruh dunia ni dipenuhi dengan bauan wangian kasturi. Tapi manusia tak boleh bau. Selain daripada manusia dapat menghidu bau. Okey, kita sambung lagi dengan Rasulullah disemadikan. Di mana Rasulullah disemadikan, siapa yang menguruskan jenazah Rasulullah, bagaimana dan di mana liang lahat Rasulullah dan sebagainya. Okey, kita tengok jenazah Rasulullah berada di rumah Sayyidatina Aisyah selama 3 hari, iaitu selepas kaum muslimin melantik khalifah. Jenazah baginda telah dimandikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan dibantu oleh siapa? Al-Abbas serta 2 orang anaknya, iaitu Al-Fadli dan Qasam. Okey, ada 4 orang lah ni yang memandikan baginda. Okey, kita ulang balik. Jenazah baginda dimandikan oleh Sayyidina Ali, dibantu oleh Al-Abbas dan 2 orang anaknya, 2 orang anak Abbas lah. Anak Abbas ni siapa? Al-Fadli dan juga Qasam. Kemudian Usamah bin Zaid, okey, sahabat, dan juga Syukran. Semuanya jadi 6. Syukran tu siapa? Syukran tu iaitu hamba yang dibebaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda dikafankan menggunakan 3 lapis kain putih sahuliyah yang diperbuat daripada kapas. Okey. Liang lahat baginda digali di bawah bilik Sayyidatina Aisyah. Kena ingat ni, soalan UPSRA selalu ada keluar. Kebanyakan bila kita buat unjuran, soalan bila tanya di manakah liang lahat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawapannya adalah di bawah bilik Sayyidatina Aisyah, iaitu di tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Tempat Rasulullah wafat adalah di rumah Sayyidatina Aisyah, di dalam bilik Sayyidatina Aisyah, dan tempat itu juga adalah liang lahat baginda sallallahu alaihi wasallam. Okey. Sayyidina Ali bin Abi Talib, Al-Abbas dan 2 orang anaknya Al-Fadli dan juga Qasam menguruskan pemakaman jenazah baginda. Okey, siapa yang menguruskan pemakaman? Tadi yang mandi pun orang yang sama tapi ada tambahan. Okey, yang ni orang yang sama yang mandi tapi disebutkan itu sahaja. Okey, pemakaman jenazah baginda. Setelah selesai, Bilal bin Rabah menyiram pusara baginda dengan air. Pusara tersebut ditinggikan sekadar sejengkal dari aras tanah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat dengan meninggalkan 2 perkara. Apa 2 perkara tu? Iaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Manusia tidak akan sesat selagi mereka berpegang teguh kepada kedua-duanya. Baginda juga meninggalkan para sahabat yang berhati mulia dan ikhlas berbakti demi agama Islam. Okey. Ada panjang lagi, kita tengok lagi, sambung lagi muka surat 12. Oh, alhamdulillah dah habis. Okey, jadinya di sini dapatlah kita simpulkan. Okey, sebelum tu kita tengok info ada kat bawah ni. Sahauliyah tadi disebut sahauliyah, masa kain putih sahauliyah. Okey, adalah nama sebuah perkampungan di Yaman. Okey, kain putih sahauliyah maknanya kain putih tu daripada Yaman. Okey. Maknanya di sini dapat kita simpulkan bahawa kita semua ni manusia yang diciptakan oleh Allah, tidak kiralah Rasulullah atau sebagainya, hakikatnya pasti akan mati. Okey, yang pertama. Yang keduanya, sayangi dan cintailah Rasulullah, yang satu-satunya Rasul yang wafatnya dia, kembalinya ke rahmat Allah. Sebelum dia kembali, hanya dia mengingatkan umat-umatnya. Okey, hanya dia mengingatkan kita, umatnya yang belum dia nampak pun.
Dan dengan kata yang lain, dia memikirkan tentang umat dia yang dia belum tentu, yang dia tak tentu lagi kita ni nak ingat kat dia. Okey, yang belum tentu, adakah kita ni sentiasa berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kadang mulut je sebut, tapi silat-silat satu hari nak jumpa selawat pun belum tentu. Okey. Ustazah harap lepas ni kalau Ustazah ataupun ada persoalan berkaitan dengan kewafatan Rasulullah, sedikit sebanyak kamu boleh ingat bila Rasulullah wafat, sebelum Rasulullah wafat, bagaimana keadaan Rasulullah yang jatuh sakit, yang sakitnya bukan kaling-kaling lah kan. Maknanya yang sakitnya bukan biasa-biasa, walaupun dengar demam panas, tapi bukan demam panas yang macam kita ni, demam panas yang sehingganya dibawa maut. Baiklah anak-anak soleh dan soleha, semoga semuanya berada di dalam keadaan yang sihat sentiasa. Jumpa lagi. Wassalam.